Saya nak cerita dengan saudara Papa Berry. Ketika Tok Guru sebut pasal mimpi tu, saya betul-betul saya duduk betul-betul. Tok Guru, rostrum, saya. Saya tengok muka Tok Guru atas tu kan. Sebenarnya Tok Guru bukan cerita pasal mimpi sebenarnya. Dia sekat 2 jam dia berceramah tu. Dekat hujung-hujung dia cerita. Itu pun saya nak bagi tahu kawan-kawan semua. Tok Guru bukan nak cerita pasal mimpi Rasulullah tu. Tok Guru nak bagi tahu umat Islam tengah berkecamuk, bergaduh. Betul? Itu saja. Syiah dengan Sunni sekarang ni dengan apa nama tu? Tauhid 3 berangkai dengan tauhid 20 sifat. Duk bergaduh lah sekarang ni. Kita umat Islam itulah kita bergaduh je. Betul bodohnya. Kan? Jadi Tok Guru nak kata Nabi dalam mimpi, tapi saya rasa mimpi dia lama dah, bukan baru-baru ni yang Lama. Sebab dia pernah cerita kat Tuan Guru, dia pernah cerita kat Tuan Guru kot, Tuan Guru Aziz. Jadi benda tu dah. bukanlah cerita nak pasal cerita jumpa Nabi tu, cuma nak cerita moral of the story tu, jangan bergaduh. Nabi tak suruh kita bergaduh Sunni dengan Syiah lah, ataupun apa lagi sama-sama ahli sunnah ni bergaduh sama Aswaja dengan Wahabi ke atau Salafi ke apa-apalah. Itu bukan apa yang cuba disampaikan, apa yang Islam nak sebenarnya. Tu Tok Guru tu orang lama dalam kita sikoh dengan Tok Guru. Tok Guru kata tujuan diceritakan bila berlaku, sebab Tok Guru bercerita dalam keadaan saya berkongsi lah. Bila Tok Guru cerita depan mata saya tu, saya tengok muka wajah Tok Guru. Wajah muka Tok Guru ni bergenang, bergenang. Dia dah start berat. Berat nak cerita pasal sebab Tok Guru pun tahulah kalau cerita pasal benda ni saya terbuka, confirm mengundang polemik lah kan, sampai MKI pun nak buat fatwa, semua nak keluar. Okey, kita boleh kutuk sikit MKI lah sebab sekarang MKI dah tak melibatkan Sultan Selangor kan. Sultan Selangor dah meletakkan jawatan selaku pengurusi MKI, betul tak? Ya. Betul. Okey, so boleh kutuk sikit MKI lah. Weh, banyak lagi benda lah yang kau patut buat MKI daripada kau sibuk pasal mimpi. Cuk sibuk kata, mimpi bukan dijadikan hujah. Awal-awal Tuan Guru kata, mimpi itu memang bukan hujah. Awal-awal lagi cakap. Bukannya Tuan Guru nak cakap, okey, lepas ni kita akan hujah pasal tu. Tak ada. Tak ada pernah sekali pun Tuan Guru ni Aziz ke, Tuan Guru Ajadi ke, sesiapa ke yang menjadikan mimpi jumpa Nabi sebagai hujah. Tak ada. Mimpi jumpa Nabi tu satu karamah tau sebenarnya. Kan? Orang yang terpilih dapat mimpi Nabi. Dan bukan ulama'nya kadang-kadang. Kadang-kadang orang biasa pun boleh jumpa Nabi. Sebab itulah satu karamah yang Allah bagi tau. Tapi essence yang Tuan Guru cerita, saya setuju dengan Sufi. Essence yang Tuan Guru cerita ni ialah umat Islam ni dah bergaduh sangat dah. Berpecah belah, bercerai-berai, kan? Antara satu sebabnya sebab ada bodoh-bodoh bawah ni yang komen-komen ni yang bangang-bangang masalahnya. Orang cerita pasal pentingnya umat Islam bersatu. Bersatu macam mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang tali-tali Allah, jangan pecah belah. Ini kak, korang cerita jangan pecah belah, tapi tali Allah tak pegang. Tali kambing kau pegang, tali babi kau pegang. Itu masalahnya. Tu kisahnya. Lepas tu duk kata, bala mimpi Nabi. Itu dialah. Kan? Kalau dia mimpi Nabi ke apa-apa ke, andai kata kalau betul, mudah-mudahan hidayah tu dia. Kalau tak betul, itu urusan dia dengan Allah. Tuan Guru cakap awal-awal dah. Mimpi jumpa Nabi tak boleh bawa main. Salah cakap, tipu, masuk neraka direct. Tuan Guru cakap. So, patutnya korang gembira lah. Bila lagi korang nak kata yang, Tuan Guru ni lepas dia masuk neraka lah sebab tipu mimpi Nabi. Kan? Yang tu kau tak nak ulas. Dengar sini anak papa yang bangang-bangang bawah tu, aku cakap terus terang kat sini Sekarang ini, mimpi Nabi itu ialah mimpi Tuan Guru jumpa Nabi ialah nak cerita dia tentang umat Islam yang makin berpecah. Lepas tu kau pergi cakap lah, kutuk Nabi muka hitam. Weh bodoh, hitam muka tu simpulan bahasa. Kau faham tak simpulan bahasa tu apa? Hitam muka tu maksudnya perbuatan yang perasaan tengah marah, tengah sakit hati, tengah murka. Hitam muka. Bukannya kita kata Nabi tu muka hitam, bangang. Tu masalahnya. Siapa tak puas hati mula aku jumpa Tuan Qabaria, saya depan, tak ada hal. Kalau saya nak sambung sikit, sebab saya faham muka hitam tu Tok Guru sebut, tapi dengan kata muka Nabi tu berkeruh, maksudnya dia suram, dia sedih sebab keadaan umat Islam tengah bergaduh. Itu maksud perumpamaan tu. Betul. Bukan hitam-hitam, tapi bukan dia hitam secara harfiah, tidak. Muka
muka sedih lah, muka bermuram durja. Itu maksudnya. Bukannya harfiah muka Nabi hitam, tak. Itulah simpulan bahasa. Kalau tak kerti simpulan bahasa, jangan jadi orang Melayu. Engkau perkataan ketimbang yang tak ada dalam bahasa Melayu, kau pergi pertahankan. Tahu tak? Tapi hitam muka yang memang ada simpulan bahasa kita, kau pula pergi kutuk, pergi pilih sebagainya. Otak letak kat mana bang? Letak buntut ke letak bawah jamban? Tu soalan aku dengan kau sekarang ni. Sekarang ni saya nak tambah sebelum saya bagi yang, sebab saya marah-marah sebab lepas ini kalau Sufi dan juga Iqman dia akan sopan. Dia kena ada orang macam aku juga untuk mengamuk ni. Sekarang macam ni tau. Umat Islam ini berpecah sebab apa? Sebab masing-masing tak kerti bahasa. Pasal akidah dia kata, akidah perkara usul. Dan kemudian kalau syariah tu perkara furu'. Kalau otak kau, akidah itu ada usulnya, ada furuknya. Ada furuk dia, betul. Syariah pun ada usulnya, ada furuknya. Contoh, kalau dalam akidah, apa usul? Usul ni maksudnya benda yang akar. Benda yang kau tak boleh nak ubah. Benda tu kalau kau tak buat, benda tu runtuh. Faham tak? Contoh, dalam akidah, apa usul akidah? Rukun iman. 6 rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada rasul, percaya pada akhirat, percaya pada qadar. Itu usul. Kau tolak satu, akidah kau lari. Tetapi apa perkara furu'? Contohnya belajar sifat 20, belajar usul Ishrin, belajar benda apa tu, tauhid 3. Benda itu cabang. Furu' itu maksudnya cabang. Dan setiap cabang ini kan, kita tak boleh kata cabang itu tak betul dengan cabang ini. Kecuali kalau dan. So, untuk perkara cabang ini, inilah kita dianjurkan untuk berlapang dada dan bermuzakarah. Adapun perkara usul, apa usul dalam syariah? Rukun Islam, 5 perkara. Itu usul, akar. Kau tolak satu, contoh kau tak nak puasa, memang kau bukan Islam. Kau tolak satu, kau kata kau tak nak pergi haji. Oh tak apa, haji tak payah, tak wajib. Jatuh, kafir, on the spot. Tapi apakah furuk dalam syariah? Contohnya benda-benda macam sedekah. Kan? Benda sedekah. Ataupun solat sunat. Baca kunut masa subuh. Itu furuk. Itu benda cabang. Ada orang kata boleh. Ada orang kata jangan. Ada orang kata tak perlu. Ada orang kata perlu. Itulah kita kena hormat. Apa itu uruf dalam satu situasi. Dalam satu keadaan. Contoh kalau kita pergi Mekah. Imam Mekah tak baca kunut subuh. Tetapi kalau kita dekat Malaysia, Imam Mekah datang jadi makmum untuk kita punya imam dekat masjid contohnya masjid wilayah. Dia akan ikut kunut sebab dia ikut uruf keadaan dalam satu negara itu. Itu furuknya dalam syariah. Kalau benda itu kau tak tahu, kalau benda itu kau tak hafal, kalau benda itu kau tak faham, mana mungkin engkau ada kelayakan untuk kutuk mimpi Tuan Guru Raja di jumpa Nabi? Cubalah, kalau ni satu benda aku nak pesan lah. Anak-anak papa ni saya faham. Mereka ini ibaratnya macam babi di tengah-tengah padang pasir yang tak jumpa kolam air, dapat longkang pun jadi diminum. Itu perangai anak papa. Jadi satu pesanan saya pada anda semua, kepada budak-budak yang bangang-bangang ni kan. Kalau bodoh, tolong simpan. Jangan tunjuk. Kau tak buka mulut, orang tak tahu kau bodoh. Tapi kalau kau buka mulut, kau menulis saja dekat bawah tu, nampak sangat kau bodoh. Jadi tolong simpan bodoh itu, tolong jangan kemukakan sangat. Okey, daripada kau sibuk tentang Tuan Guru Hajadi mimpi Nabi yang bukan hujah, okey, bukan hujah, kenapa kau diam ketika ngakor main berdusta atas nama Nabi? Kenapa kau diam ketika ngakor main berdusta konon-konon Nabi bersabda rumahku syurgaku? Kenapa kau diam ketika Howard Lee telah menafsirkan ayat 59 surah An-Nisa ikut sukati mak bapak dia? Kenapa kau diam ketika Ngeko Ham nak masuk campur urusan agama Islam? Minta letak orang bukan Islam dalam urusan apa tu berkenaan dengan pelaksanaan hukum syariah. Mana? Kenapa kau diam? Kenapa kau diam masa tu? Oh, Syiah bukan Islam. Habis Hawad Islam. Bodoh? Hawad itu Islam. Ngeko Ham itu Islam. Ngeko Ham itu Islam. Tu, ngakomen yang berdusta atas nama Nabi. Itu Islam ke? Itu dah sah-sah kafir bang. Kalau Allah tak bagi daya dia kafir masih meninggal. Tahu tak? Syiah ini perbahasannya panjang tau. Sangat-sangat panjang. Kita tak boleh directly kata dia kafir on the spot. Kita juga tak boleh kata dia tu betul-betul okey on the spot. Perbahasan sangat panjang. Dan Syiah ni pun banyak aliran. Kalau kau tergerti benda-benda pasal ni, tak payah komen. Tak payah komen. Syiah ini kita masih lagi nak kena tengok.
macam mana syahadahnya, macam mana keadaannya. Yang kita dengar, oh Syiah tambah ayat Quran. Itu satu faction. Syiah banyak faction lah bang. Syiah banyak gila faction. Banyak gila dia punya pecah-pecah sektor-sektor dia. Yang kau dengar tu mungkin satu sektor, dua sektor. Berlambat lagi Syiah yang sektornya tidak se-ekstrim itu atau tidak sesesat itu. Oh, Syiah ni dia tambah-tambah auto selawat, tambah-tambah syahadah. Itu mungkin satu sektor. Mendalami pasal benda ini sekian lama tau. Kalaulah Syiah ini betul bukan Islam, dah lama dah orang-orang Iran tidak dibenarkan masuk ke dalam Masjidil Haram. Dah lama tak dibenarkan untuk masuk ke tanah haram untuk menunaikan umrah, menunaikan haji. Tapi relax orang Iran masuk ini. Relax ya. Apa masalah? Lepas tu cerita pasal Ali Muawiyah, lain Muawiyah. Yang itu, cerita tu, benda itu tale of two sides tak masalah sekarang ni. So, adakah anda nak kata Muawiyah itu jahat, Ali itu elok, atau Ali itu jahat, Muawiyah itu elok? Siapa kau? Siapa kau nak kata yang hendak berpihak kata, oh Muawiyah bagus, Ali tak elok? Siapa kau kata, oh Ali bagus, Muawiyah tak elok? Kita tak ada kat tempat itu. Yang kita patut ambil pengajaran, bukan duk nak tunjuk power, tunjuk hero. Kan, konon-kononnya, oh aku tahu kisah semua. Engkau mengaji pun mengangkat, nak cerita banyak. Orang dah berhafal satu Quran, Tuan Guru Rajadi tu sampai buat kitab, mengajar dan sebagainya. Engkau 4 surah pun tak hafal. Tuan Guru dah 2 kali khatam tafsir Al-Quran sepanjang hidup dia. Itu dia sekarang ni. Minta maaf lah, aku macam lebih-lebih sikit banding Sufi Kambari dengan Iqbal kan. Tapi nak lepas geram malam ni kan, sebab kebodohan anak-anak papa dalam bab ini makin melampau. Kau sibuk sangat pasal benda ni kan. Kau sibuk sangat pasal mimpi Nabi tu. Ni, apa jadi sekarang ini pada akidah anak kita. Dekat UM sekarang ini, banyak sangat tahu dark side dekat situ tu tak. Pelacuran-pelacuran di kalangan pelajar-pelajar UM Melayu. Pelajar UM, pelajar-pelajar universiti. Bukan UM saja, UM dia dedahkan dia siasat. Banyak ni, dekat Twitter sana, dekat X tu, melambat-lambat DS. Yang swinger. Baru-baru ni didedahkan oleh Jakir. Ada satu grup swing, tukar-tukar suami isteri. Itu lagi teruk tu tak masalahnya. Itu lagi teruk. Kenapa yang tu kau diam? Benda tak payah jadi debate kau dah debate kan. Benda yang patut kau pegang, benda yang patut kau lawan, benda yang patut kau tegur, kau diam. Laknatullah lah kau ni masalahnya. Tu tak laknatullah. Sebab apa laknatullah? Benda yang patut engkau cover, kau tak nak cover. Benda yang patut kau fight, kau tak nak fight. Benda yang tak payah kau nak fight pun, bukan hujah pun, tapi kau mendiamkan diri. Itulah dalam surah Al-A'raf. Kan? Mereka ini nampak, mereka ada mata tapi tak nampak. Ada telinga tak dengar. Ada mulut tak bercakap betul. Ulaikal an'am balhum adal. Maka mereka itulah seumpamanya seperti binatang-binatang ternakan. Bahkan lebih teruk lagi masalahnya. Aku dah start marah ni masalahnya. Kan, dah masa marah dah. Mana-mana tak puas hati mulut aku malam ni, Taqwa Gombak Ria. Boleh jumpa minggu depan, tak masalah. Okay, kita sembang depan-depan. Nak tengok juga tara mana kau ni masalahnya. Minta maaf lah Sufi, minta maaf Iqbal, marah-marah. Tapi benda-benda macam ni kena cakap terus terang juga. Balik pada Sufi lah. Setuju. Sufi, unmute. Dan Tuan Guru pun selepas berlaku perkongsian itu, ucapan beliau selama hampir 2 jam tu, beliau tak suruh pun kita mengamalkan apa-apa yang dia kata. Bahkan tak suruh pun Tok Guru, tak ada pun Tok Guru, tolonglah percaya saya atau buat amalan itu, hukum ini, tidak ada. Itu hanya perkongsian daripada seorang bapa atau atuk kepada anak dan cucunya berkongsi cerita bertemu Nabi. Dan masa usrah kami hari Isnin yang lepas, Papa Berry, dipimpin oleh Fadil Dr. Makno Hussein, merupakan salah seorang pensyarah lah di sebuah IPTS. Kawan baik saya. Dr. Makno Hussein sebut, mimpi jumpa Nabi ni bukan untuk orang soleh saja. Untuk orang biasa pun boleh jumpa Nabi kalau dia diberikan karomah ataupun peluang lah untuk bertemu Nabi. Bahkan ada juga kisah orang bukan Islam pun boleh bertemu Nabi. Kisah orang Yahudi tu, keluarga disebut dalam usrah tu. Kami baru tahu. Ada beberapa kisah disebut berjumpa dengan Nabi, orang bukan Islam. Maksudnya jumpa Nabi dan bukan bermaksud kita kata kalau jumpa Nabi, sesiapa berjumpa Nabi, itu
part lain. Yang kita nak sebut sini, tidak ada mana-mana pihak yang dalam ucapan Tuan Guru tu berbentuk menghukum atau memberikan hukuman. Tidak ada. Tok Guru sekadar berkongsi cerita saja. Serta pulanglah kepada ahli-ahli jemaah ataupun ahli-ahli PAS ataupun orang umat Islam yang mendengar tu nak mendengar, tapi ambillah ibrah. Tujuan kita buat live ni nak menceritakan tujuan utama Tok Guru sebut panjang daripada minit pertama sampailah 2 jam perkongsian kuliah tafsir. Dia sebenarnya kuliah tafsir ni, kuliah tafsir Ar-Rum ni. Ada buku ni, Tok Guru sebut dalam buku ni. Kuliah tafsir Ar-Rum ni panjang lebar Tok Guru kita buat untuk kita ambil manfaat. Natijah dia pertama adalah kembalilah kesatuan umat Islam. Okay, dan kesatuan umat Islam itu penting sebab dalam keadaan umat Islam Tok Guru sebut Nabi pergi bertemu pihak Sunni, patah balik jumpa Kerusila dalam keadaan muka hitam, berkerut, bermuka wajah tu dan pergi berjumpa puak Syiah pula. Maknanya dalam mimpi Tok Guru tu nak sebut, Nabi cuba mendamaikan kedua-dua ni. Tapi itulah apa yang berlaku ni seperti apa yang kita tahulah sekarang ni. Yang berlaku dalam keadaan umat Islam ni, perang sektarian dan apa saja menyebabkan. Silakan Abang, silakan. Sorry, sebab nampak ada satu komen yang saya tak tahulah. Mungkin komen tu dia berniat baik. Tapi saya nak ajar satu benda. Sebelum tu nak jawab, ada orang tanya umur berapa saya ni sebab macam power sangat. Umur aku dah dekat 50 bang. Dah almost 50. Hampir 50 dah. Serius lah. Muka macam bayi-bayi 20 hari. Masa kau baru nak main Pampers, aku dah berjuang tengah-tengah jalan raya. So, jangan lebih dengan aku lah. Itu satu. Yang keduanya, ada orang sahabat tadi dia kata, mimpi Nabi bukan isu. Isunya jangan ceritakan orang nanti undang fitnah. Benda tu bukan fitnah. Dia takkan undang fitnah. Anda kata kalau kita ini tak bodoh. Itu je ayat dia. Isunya sebab kita bodoh. Dan bodoh itu pula dikembangkan, dibesarkan lagi. Cuba kalau kita tak bodoh. Cuba kalau mimpi itu kita dengar sebagai okay fine untuk pendengar ibrah. Untuk mendengar pengajaran. Sebab Tuan Guru tak cerita benda ini dekat pentas politik. Dekat pentas ceramah pilihan raya. Tuan Guru cerita ketika bersama dengan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau dekat dalam Istimak Tarbawi. Istimak Tarbawi ni apa tahu? Biar aku terangkan bagi orang-orang yang bukan orang PAS. Istimak Tarbawi ialah perhimpunan yang Istimak Tarbawi kalau ikut hafiah dia, perhimpunan tarbiyah. Okey? Kalau ikut dia punya terjemahan sejarah harfiah dia. Maksud sekarang inilah, Istimak Tarbawi itu satu himpunan untuk menghimpunkan para pemuda PAS. Yang petua-petua tak ada, adalah kan. Tapi dia boleh datang. Dia tak adalah macam orang tua tak boleh datang. Tak, boleh datang. Tetapi more often than not, ianya menghimpunkan pemuda-pemuda PAS. Bekas pemuda pun boleh datang. Sebab itulah satu himpunan di mana para ustaz, orang-orang dia ulama, bahkan Tuan Guru sendiri, Tuan Guru Mursyidul Am akan memberikan taujihat, akan memberikan orang kata apa, islah jiwa sebenarnya. Dia ada part pasal perjuangan, ada part pasal kerohanian, ada part juga pasal kemanusiaan, banyak part sebenarnya. Dia biasanya dalam 2 hari 1 malam. Biasa macam tu. Okey? Benda ini, Tuan Guru cerita, dia tak cerita dekat pentas politik. Dia tak cerita dalam dia punya FB. Dia tak cerita dalam live TikTok. Dia cerita dekat Istimak Tarbawi. So benda itu sebenarnya ditujukan kepada para pemuda PAS. Dan bukan nak tunjuk Tuan Guru tu hebat, tidak. Macam tadi Sufi kata betul. Mimpi Nabi itu bukan bermaksud orang itu hebat, tetapi kerana orang itu telah terpilih untuk dapat berjumpa Nabi dan mimpi. Dan terpilih sebab apa? Wallahualam. Hanya Allah dan Rasul ni tahu. Apa sebabnya kenapa aku terpilih jumpa Nabi? Adakah Nabi nak bagi aku pengajaran? Adakah Nabi nak sampaikan sesuatu? Ataupun adakah ini teguran pada Allah yang selama ni aku ni dah banyak sangat hanyut? Kita tak tahu. Tahu tak? Dan Tuan Guru mimpi Nabi kerana apa? Bukan nak kata Tuan Guru mimpi Nabi, okey, kena menangkan jemaah Islam. Tak. Tuan Guru mimpi Nabi untuk menunjukkan betapa Nabi nak kita bersatu. Dan Tuan Guru tak sebut pun bersatu berpas. Baik, Papa Mary, saya nak sikit selit sebab saya ke tempat lain sekejap, nak selit sementara sikit, boleh Sila. Nak komen sikit, nak komen, minta maaf sebab saya nak ke tempat lain sekejap lagi ni. Alah Ikmat. Papa Berry bagi tahu tu sebenarnya dah melingkungi. Memang kita tak boleh nak komen apa dah. Itu the best ever. Memang atas, kalau kita panggil headshot lah kepada walanon-walanon yang komen dekat bawah ni. Cuma saya terkilas sedikit apabila Jakim dia buat macam dia buka macam seolah-olah macam kalau polis ni dia buka kertas siasatan tentang mimpi ni. Sedangkan kalau kita tengok
ustaz-ustaz dalam DAP tu dia mempergunakan ayat Quran, mempergunakan hadis sesuka hati. Tidak ada sebarang teguran ataupun tidak ada sebarang tindakan yang diambil daripada JAKIM tu. Itu agak mengecewakan. Lepas tu dia update status, mimpi tidak boleh digunakan sebagai hujah. Itu saya rakyat biasa yang bodoh jahil ni pun boleh update benda macam tu. Itu tak payah ajar. Itu bukan ilmiah. Tolonglah kan. So saya rasa benda ni agak berat sebelah dengan apa yang dikenakan. Macam seolah-olah macam nak meletakkan satu tindakan yang buruk kepada Presiden. Saya teringat satu kisah di mana kalau kata kita balik kepada sejarah bagaimana fitnah berlaku ke atas Uthman bin Affan. Di mana khalifah pada masa itu, dia akhir-akhir hayatnya dia difitnah sehingga dia bunuh. Tapi bila dia bunuh dan meninggal dunia, barulah nak cari pembunuh, bergaduh pula hal lain pula. So saya bimbang benda ni diulang. Contoh macam Tok Guru Ni Aziz. So, masa dia hidup, apa benda buruk yang korang tak cakap pasal dia. Tapi bila dia meninggal, guna nama Tok Guru, terindu zaman Tok Guru Zimut. Masa Tok Guru hidup tu, kau tak ikut cakap dia. Macam ni lah. Bila orang dah meninggal, baru kau nak cakap, oh ni terbaik lah, apa terbaik. So, itulah sedikit komen yang saya nak kata, janganlah kita mengulangi sejarah yang ada dulu. Dah ada dah, kita kena ikut apa yang ada, so kita berpegang pada ada. Itu sajalah, Sufi.